Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada anak-anak murid semua. Okey, bersama lagi dengan cikgu dalam kelas PDPR. Okey, sejarah tingkatan 2. Okey, insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung balik pembelajaran PDPR kita. Okey, sebelum kita masuk lebih lanjut, okey, berkaitan dengan pembelajaran kita pada pagi ini. Jadi kita mulakan dululah kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kesihatan yang baik kepada anak-anak pelajar semua, okey, dalam fasa COVID-19 ini insya-Allah, dan juga semoga Allah merahmati ataupun memberkati majlis ilmu ataupun kita kata PDPR kita pada pagi ini insya-Allah. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, ada beberapa peringatan kepada anak-anak pelajar. Yang pertama, cikgu mohon kepada anak-anak pelajar untuk memberikan fokus, memberikan fokus kepada pembelajaran kita pada pagi ini. Dan yang kedua, cikgu mohon juga kepada anak-anak pelajar supaya anak-anak pelajar menyediakan peralatan ataupun perlengkapan kita untuk kita belajar pada pagi ini. Yang pertama, anak-anak murid sediakanlah buku teks. Buku teks. Kalau tak ada buku teks, anak-anak murid boleh menggunakan mana-mana buku rujukan sejarah tingkatan 2 SSM. Jadi itulah sedikit peringatan sebelum kita menyentuh tajuk kita untuk pagi ini, ya. Jadi baik, kita teruskan pembelajaran kita pada pagi ini. Kita masuk kepada tajuk tajuk 9.2. 9.2 berkaitan dengan keunikan adat dan pemerintahan negeri Sembilan. Jadi dalam keserumpunan alam Melayu yang mana telah membawa perantau daripada Minangkabau menetap di kawasan Rembau. Maksudnya di sini keserumpunan alam Melayu ni maksudnya orang-orang Melayu daripada Minangkabau, mereka berhijrah ataupun merantau daripada Minangkabau, yang mana mereka merantau dan menetap di kawasan Rembau. Rembau Negeri Sembilan. Jadi selain daripada Rembau juga, mereka juga menetap menetap di Sungai Ujong dan Johor. Johor di Negeri Sembilan beserta dengan Naning. Jadi masyarakat Minangkabau ini mereka bukan sahaja berhijrah, bukan sahaja berhijrah ataupun merantau, tetapi mereka berhijrah itu ataupun merantau, tetapi mereka membawa juga bersama-sama amalan tradisi dan adat resam asal, iaitu adat pepatih. Adat pepatih maksudnya mereka membawa bersama adat-adat mereka ataupun amalan tradisi mereka serta adat resam, resam asal, yang dipanggil sebagai adat pepatih. Walaupun pada hari ini adat pepatih itu menerima perubahan daripada semasa ke semasa, tetapi ia masih mengekalkan warisan keunikannya. Jadi aspek keunikan ini berkaitan dengan jurai keturunan sebelah ibu, kemudiannya pelaksanaan hukum, perkahwinan, upacara kedim, dan yang terakhir adalah wanita mewarisi harta pusaka. So itu adalah beberapa kita kata aspek dalam adat pepatih.
okey, ataupun dalam adat pepatih itu mengandungi berkaitan dengan jurai keturunan sebelah ibu, kemudiannya melaksanakan pelaksanaan hukuman, kemudiannya perkahwinan, upacara kedim, dan yang terakhir adalah wanita mewarisi harta pusaka. Jadi kita akan lihatlah satu persatu. Okey, baik. Jadi kita melihat kepada yang pertama dahulu, iaitu jurai keturunan. Okey, jurai keturunan sebelah ibu. Okey, jadi maksudnya jurai keturunan sebelah ibu ini adalah yang mana kaum perempuan ini dianggap ibu soko. Okey, ibu soko. Apa itu ibu soko? Okey, ibu soko itu adalah ibu yang melahirkan anggota masyarakat. Okey, jadi cikgu yakin dan pasti anak-anak mungkin memahami apa yang dimaksudkan dengan ibu soko. Okey, kerana kalau kita faham wanita inilah yang akan melahirkan generasi. Okey, melahirkan generasi bila mereka dah berkahwin. Maksudnya anak-anak itu, waris-waris itu keluar daripada perut si ibu. Jadi itu yang dianggap sebagai ibu soko. Okey, ibu soko ataupun ibu yang melahirkan anggota masyarakat. Jadi setiap anak merupakan anggota soko ibunya. Okey, maksudnya contohnya kita ni, okey, kalau kita katakan kita ni, okey, dalam konsep ibu soko ni, maksudnya kita ini berada ataupun kita ini merupakan anggota suku ibu kita. Maksudnya macam tu. Okey, jadi anggota soko ataupun anggota suku, okey, dianggap sedara kerana berasal daripada moyang perempuan yang sama sebelah ibu. Okey, so itu yang dimaksudkan dengan jurai keturunan sebelah ibu. Kemudiannya kita melihat kepada pelaksanaan. Okey, pelaksanaan hukum. Jadi dalam adat pepatih, okey, pelaksanaan hukum ini bersifat pemulihan. Okey, bersifat pemulihan yang mana memberikan pertimbangan terhadap pesalah ke arah kebaikan. Maksudnya dalam adat pepatih ini pelaksanaan hukum itu yang kita masukkan dengan pemulihan. Maksudnya kita memberikan peluang, kita memproses orang yang melakukan kesalahan itu ke arah kebaikan. Ada pertimbangan. Maksudnya kita menasihati, membimbing kan, kepada pesalah tersebut ke arah kebaikan. Selain daripada itu, pelaksanaan hukuman mengutamakan perasaan dan kepentingan pesalah. Maksudnya mengutamakan perasaan lah, dan kepentingan pesalah. Sekiranya berlaku kesalahan kecil, dalam pelaksanaan hukuman, maksudnya masalah itu boleh diselesaikan dengan saling bermaafan ataupun denda yang ringan. Maksudnya macam tu. Dalam pelaksanaan hukuman. Jadi cikgu berharap anak-anak murid faham berkaitan dengan jurai keturunan, kemudiannya pelaksanaan hukum ini. Jadi kalau kita melihat dari segi adat pepatih yang diamalkan oleh kebanyakan orang Melayu ataupun masyarakat Melayu di Negeri Sembilan dan Naning, yang mana Negeri Sembilan, Melaka, Naning, yang mana kemudiannya Melaka, kini adalah berdasarkan daripada adat Minangkabau, yang dibawa oleh Datuk Pepatih Nan Sebatang, yang mana pengamalan adat ini disesuaikan dengan adat tempatan. Maksudnya disesuaikan dengan adat tempatan. Maksudnya bukanlah diambil bulat-bulat ataupun sekaligus daripada Minangkabau dan diterapkan di Negeri Sembilan, Naning ataupun Melaka. Tetapi disesuaikan dengan masyarakat
tempatan. Okey. Jadi peraturan yang digunakan ataupun yang diguna pakai adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Okey, baik. Jadi seterusnya kita melihat juga berkaitan dengan perkahwinan dalam adat pepatih melalui perkahwinan. Jadi dalam perkahwinan ini perkahwinan sesama suku tidak digalakkan kerana dianggap sebagai sebuah keluarga besar dan bersaudara. Maksudnya di sini cikgu bagi contoh masyarakat A dan masyarakat B. Maksudnya kalau masyarakat A itu berkahwin sesama mereka sahaja, maksudnya itu dianggap sebagai sebuah keluarga yang besar. Keluarga A sahaja. Sebuah keluarga yang besar dan mereka itu saling bersaudara. Tetapi dalam adat pepatih, dalam perkahwinan ini mereka menggalakkan perkahwinan di luar suku. Bagi mewujudkan hubungan persaudaraan antara suku. Maksudnya cikgu bagi contoh macam tadi juga, suku A dan suku B. Maksudnya dalam perkahwinan dalam adat pepatih ini digalakkan untuk berkahwin dengan lain suku. Maksudnya suku A berkahwin dengan suku B, suku B berkahwin dengan suku A ataupun suku C contoh. Jadi supaya bila perkahwinan itu diwujudkan, maka wujudlah hubungan persaudaraan antara suku. Suku A, suku B, suku C, suku D. Itu contoh contoh. Sebagai contoh. Selain daripada itu juga dalam perkahwinan adat pepatih ini, seorang lelaki yang berkahwin akan menjadi anggota keluarga suku isterinya. Suku isterinya yang digelar sebagai orang semenda ataupun orang mendatang. Untuk orang semenda ni kita akan jelaskan nanti. Kita teruskan dahulu kepada wanita yang berkahwin sesama suku. Apa yang berlaku seandainya seandainya mereka ni berkahwin sesama suku. Jadi wanita yang berkahwin sesama suku, mereka akan hilang hak mewarisi harta pusaka. Maksudnya kalau kahwin sesama suku, wanita tersebut akan kehilangan hak pusaka. Kalau lelaki pula berkahwin dengan sesama suku, jadi lelaki itu akan hilang hak dia untuk menyandang jawatan dalam adat. Tetapi jika hendak mengembalikan hak mereka, mereka perlu menjalani adat memulih pusaka. Yang itu kita akan tengok jugalah. Kalau ada masa cukup kita akan tengok. So itu berkaitan dengan perkahwinan. Setakat ini anak-anak murid jelas cikgu berharap anak-anak murid jelaslah berkaitan dengan jurai keturunan, kemudiannya pelaksanaan hukum dan kemudiannya perkahwinan. Jadi seterusnya kita melihat berkaitan dengan upacara kedim. Apa dia upacara kedim ini? Jadi upacara kedim ini adalah maksudnya dalam upacara kedim ini adalah menerima orang dari suku lain ataupun orang luar menjadi ahli suku. Maksudnya suku A berkahwin dengan suku B. Jadi suku B ini adalah orang mendatang. Orang mendatang. Jadi dia kena menjalankan upacara kedim. Upacara kedim. Jadi seseorang itu akan bersumpah, maksudnya orang yang menjadi orang luar yang menjadi ahli suku si isteri dia ataupun si suami dia. Contohnya B tadi berkahwin dengan A. Jadi B ini akan menjalankan upacara kedim dan suku B ini akan bersumpah. Akan bersumpah taat setia dan bersaudara dengan ahli suku
yang disertainya. Okey, dan serta dibuat pengibahan lah. Okey, serta membuat pengibahan. Okey, seperti darah dicecah, doa ditampung, sumpah dilabuh, Quran dijunjung. Okey, itu antara beberapa ayat lah penghibahan. Okey, so itu berkaitan dengan upacara kedim. Kemudiannya, okey, wanita mewarisi pusaka. Okey, jadi wanita akan mewarisi harta pusaka termasuk tanah dan rumah. Okey, untuk apa? Tujuan dia adalah supaya wanita ini tidak terabai. Maksudnya bila dia ditinggalkan ataupun diceraikan, maksudnya dia ada rumah. Okey, ada rumah untuk dia berlindung, berteduh ataupun tinggal lah. Okey, tinggal. Kemudian tanah-tanah yang ada tu mungkin dia boleh usahakan untuk sumber penjanaan ekonomi. Okey. Jadi untuk mewarisi pusaka ini ataupun harta pusaka ini, okey, diwarisi secara turun menurun. Okey, turun menurun daripada ibu kepada anak perempuannya. Okey, jadi contohlah kita kata ibu A, okey, harta dia akan turun kepada anak B, C, D dan seterusnya. Okey, dan seterusnya. Okey. Untuk perempuan ataupun wanita. Okey, untuk wanita. Okey. Jadi kalau kita tengok suku, okey, jadi anggota masyarakat yang dikelaskan mengikut nenek moyang. Okey, nenek moyang. Okey, ini yang dimaksudkan dengan suku. So anggota masyarakat yang dikelaskan mengikut nenek moyang, iaitu keturunan sebelah ibu. Okey, jadi terdapat 12 suku di Negeri Sembilan. Okey, anak-anak murid boleh catik lah, boleh catik dalam buku nota masing-masing. Maksudnya dalam keturunan, kita suku ataupun suku, keturunan sebelah ibu, terdapat 12 suku di Negeri Sembilan. Terdapat 12 suku di Negeri Sembilan. Iaitu Biduanda, Biduanda, Batu Hampar, Payakumbu, Mungkal, dan Tiga Nenek, Semelenggang, Selemak, Batu Belang, Tanah Datar, Anak Aceh, Anak Melaka dan tiga batu. So itu berkaitan dengan suku. Jadi kita melihat juga kepada penerangan berkaitan dengan semenda ataupun orang mendatang. Orang mendatang. Apa dia yang dimasukkan dengan orang semenda? Jadi orang semenda ini adalah lelaki yang berkahwin. Lelaki yang berkahwin akan tinggal di rumah isteri. Maksudnya macam tu. Jadi orang mendatang ni bila dia berkahwin dengan ibu soko ataupun anggota ibu soko ataupun isteri dia, maksudnya dia kena tinggal bersama dengan isteri. Kena tinggal bersama dengan isteri ataupun di rumah isterinya. Dan kemudiannya lelaki tersebut menjadi anggota suku isteri. Kemudian orang semenda ini bertanggungjawab mengerjakan tanah pusaka isteri. Kemudiannya mestilah berkelakuan baik dan menjaga nama suku istrinya. Selain daripada itu, orang semenda juga ini berperanan penting dalam keluarga. Berperanan penting dalam keluarga seperti mengendalikan urusan peminangan. Maksudnya dia yang akan mengendalikan urusan tersebut lah. So itu berkaitan dengan orang semenda. Berkaitan dengan perbilangan ini peribahasa yang menggunakan kata-kata lah. Yang menjadi sama ada peraturan ataupun undang-undang ataupun nasihat yang dijadikan pegangan. Okey, baik. So kita dah selesai berkaitan dengan adab pepatih.
Okey, baik. Untuk anak-anak murid yang dikasihi, yang disayangi, yang dicintai. Jadi setakat itu sajalah untuk pembelajaran kita. Okey, dalam PDPR kita pagi ini. Jadi cikgu berharap anak-anak murid dapat memahami berkaitan tajuk yang kita belajar pada hari ini. Jadi cikgu berharap anak-anak murid rajin-rajinlah mengulang kaji pelajaran yang kita telah pelajari pada hari ini. Jadi sampai takat itu sajalah kelas kita untuk kelas PDPR kita pada pagi ini. Semoga kita berjumpa pada waktu yang sama, pada hari yang sama. Kita akan sambung tajuk berkaitan dengan keunikan pemerintahan di Negeri Sembilan. Yang ini kita akan sentuh pada kelas yang akan datanglah, insya-Allah. Jadi cikgu berharap anak-anak murid sentiasa bersemangat dalam menghadiri kelas dan belajar. Ingat anak-anak murid, kita belajar ini bukan kerana peperiksaan, tetapi kita belajar ini hanya adalah untuk ilmu pengetahuan. Kita nak meluaskan ilmu pengetahuan. Peperiksaan ini sekadar sebagai penilaian. Penilaian sejauh mana anak-anak murid memahami dan menguasai apa yang kita pelajari di sekolah. Jadi cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada anak-anak pelajar yang hadir pada pagi ini, yang menonton PDPR Sejarah Tingkatan 2 bersama cikgu pada pagi ini. Cikgu mengucapkan tahniah atas komitmen anak-anak murid semua. Jadi sebelum cikgu mengakhiri kelas kita pada pagi ini, jadi kita tangguh dululah kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdi. Wal-As. Alhamdulillah. Setakat itu saja. Sampai berjumpa lagi pada kelas yang akan datang pada waktu yang sama. Sekali lagi cikgu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.